sikit kan. Dia cakap ada orang ajar benda ni tak payah berzikir. Mana boleh. Lepas tu dia cakap, Pak Su cuba cerita. Pak Su dah lama. Lepas tu Pak Su buka lah. Dia cakap bukan yang macam tu. Bukan macam tu. Bukan ayat ajar tak payah zikir. Cuma Fahaman tu mana satu yang dah hidup. Kita kena Pak Su cakap. Kita kena maklum lah benda tu. Bukan cakap tak payah. Cuma Pak Su cakap. Cuma steady lah Pak Su. Datang sini tua bukan pada umur. Datang sini tua bukan pada umur. Saya salute Pak Su. Oh Pak Su abang. Pak Su abang macam tu lah. Petang tu mula-mula saya dah tak syok lah. Saya tak syok lah cakap. Dia ajak pergi pantai. Dia cakap okey jom pergi tengok. Dia kata ada sunset apa. Pergi tengok lah. Pergi pantai. Duduk tepi tebing dia. Lepas tu dia cakap ni lepas ajar tak payah berzikir ni. Saya dah sekabut. Orang duk tanya saya ni. Pandai dia masuk psycho. Saya dengar tu saya dah macam what the fuck ni. Tak syok lah apa benda ni. Aku dah lama nak jumpa dia. Kat sini buat leceh. Orang main jauh pun, orang bayang tol, orang bayang minyak, kena fikir tu. Tu yang malam tu Abang Zul dia kami dua keluar pergi duduk kedai Tom Yam. Tak mau dengar. Tak mau dengar. Tak mau dengar. Malam tu lah yang ada orang mai daripada Shah Alam nak ambil gambar dengan abang. Dia naik pick up pun 4 orang. Dia mai ambil gambar tu dia balik orang Shah Alam. Kami tak mau duduk malas. Sebab sekali lagi aku cakap, kebanyakan guru mereka fikir orang yang main mengaji tu tak ada akal. Mereka fikir orang main mengaji tu nak dengar apa saja dia cakap. Ada setengah orang main mengaji tu, orang nak tahu sebenarnya, bukan ada setengah. Sebenarnya orang main mengaji tu adalah semata-mata nak mengenal diri dia apa dan nak mengenal Tuhan. Yang hampir tak buat masalah, hang beritahu hang roblah apa semua. Tengok Pak Su cakap apa. Pak Su orang lama. Tu aku dengar baru ni kemarin masa kat Kulim. Masa kat Ulu Paik Kulim ada budak tu cerita dia pergi jumpa Pak Su, pergi rujuk dengan Pak Su. Macam mana Yun tiba-tiba sakit lah gunung apa semua. Adakah lepas gua? Pak Su kata ada tu fitnah. Kalau macam jumpa orang tua macam ni, barulah kita tahu dia berilmu, bukan dia tua pada umur. Bila dia pejam mata dia kata tu fitnah. So ni ada satu orang tua mana pula mai bagi tahu kita nak tangkai apa semua. I mean this is, it's not about age, it's not about how long you study, it's not about how long you stand in front of the master. No, it's how you understand upon yourself. Bila guru bercerita kat awak bab makrifah, lepas tu bila jadi satu dugaan dalam hidup, awak hentam macam-macam. Sedangkan cakap, hey, hello. On what ground? Yalah. Which side? Atau level mana yang hang cuba perhati ni, yang hang cakap ni? Hang bukan ahli fiqh, hang mengaji pun. Pasal apa hang cakap ni? Alright. Sekarang, kemarin bila tahu kawan baik aku Hafiz mai beritahu. Dia main kat Ampang, dia kata kat Hafiz, dia kata saya cerita, saya halau dia keluar dari rumah. No, never happen that. Aku sendiri keluar. Lepas tu aku tanya member aku, hang tengok macam tu macam mana? Aku nampak ego apa? I mean, kita mengaji bukan nak create story yang boleh bagi bimbang. Hang mengaji apa kalau lalas hang bercakap satu benda yang boleh bagi orang bimbang, yang menampakkan hang bimbang. Saya bimbang lah, rosak ilmu Allah Ta'ala. Hello man, ilmu Allah Ta'ala tak boleh siapa boleh rosak. Dan siapa pun tak boleh proof kata hang tak betul atau dia betul. Kita mengaji nak mengenal Allah, mengenal diri kot. Bukan atas dasar konsep dan idea. Kita mengaji bila hang, contoh dia bila hang kenal diri hang. Kalau betul pengajian, guru tak call meh. Ni awak lama tak main, hang duduk ada mana? Why you have to provoke that way? Anda dapat macam aku baca buku Sufi India punya. Ni aku lupa dah tajuk dia. Buku Sufi tu bila guru tu mentalkin hang beritahu the secrets of yourself, the inner part hang punya self. Bila hang dapat, hang kena keluar daripada rumah guru ni sekurang-kurangnya 2 tahun baru hang mai balik. Why?
Because you have to process. Usul balik, You kena usul, you nak kena duduk dengan diri hang. Ini tak ada. Tak main 2 minggu ya, aku telefon lah. Awak tak main, orang lain dapat ni. What kind of, Yalah. what do you want? Pasal apa? Pasal apa cerita pasal perangai? Itu sebab yang saya tanya, saya Ijam tanya itu surah 18 ayat 65. Bila dia berkata dekat Nabi Allah, Nabi Allah Sari cayang pula itu. Tak apa. Cayang pun masuk dalam apa? Cantik. Habis cerita. Dia bagi jawapan itu habis. Okay. Tak apa, saya semak. Sembang mana dengar. Okey. Apa ni nama apa tu? Ya. Orang panggil Arab. Arab. Okey. So, sekarang ni bila dia tanya aku surah 18 ayat 65. Dia ada sebut dalam tu satu perkataan, apa perasan? Bagaimana bagi kamu untuk sabar? Dia tak kata bagaimana bagi kamu untuk faham. So bermakna bukan soal pengajian, soal praktikal. Faham? Nampak tak? Kalau dia kata bagaimana bagi kamu untuk memahami sedangkan kamu tidak mengerti yang menyeliputi, so itu proses of pengajian. Tetapi bila dia kata bagaimana bagi kamu untuk bersabar, ini bukan ilmu. Bukan ilmu. Ini adalah kenal. Dia kata sedangkan kamu tidak mengetahui yang menyeliputi, bermakna awak tak mengenal. Bila awak kenal, awak tak ada persoalan tentang ilmu. Ilmu dia akan masuk usul fiqh tasawuf, dia akan masuk segala macam-macam bab fardu. Hukum dan hakam, law and system, concept and idea. This is what we are being taught for long donkey years. Ustaz-ustaz fiqh semua ajak kita benda ni. Ni anak-anak hantu yang raga macam ni, macam mana? Yang konsep idea which is upon him to himself. Hang tengok dengan beg lagu tu, dengan rambut lagu ni. Tapi dia main duduk. Sebab most of people having cakap bagaimana dia ajar untuk bercakap, tapi bukan untuk mengenal. So, kalau betul hang mengenal, hang takkan kata ilmu Allah akan rosak. Yang memelihara ilmu Allah adalah Allah itu sendiri. Kalau hang duduk seorang-seorang Arab, duduk dalam bilik seorang-seorang, hang nak pakai baju apa, hang kena ketuk jiran sebelah katanya. You are the creator of your own feeling, the cooker of your own soup, the captain of your own ship. You need nobody for this. Sebab dia kata kamu tidak bertanggungjawab atas amalan orang lain tidak bertanggungjawab atas amalan kamu. So hari ni, where is the worry part? Pasal apa perlu cerita kat orang aku macam ni? Aib orang. Apa yang berlaku kat atas dia tu adalah kejadian dia. Apa yang disebar adalah daripada mulut orang lain. So, aib ni berlaku kat siapa? Istilah aib ni orang yang menyebar, bukan orang yang berlaku sesuatu benda kat dia. Kenapa dalam Quran ada sebut sirullah? Kenapa ada sebut bab-bab rahsia? Kenapa hangpa bebelkan sesuatu yang tak seharusnya dibebelkan? Betul. What do you want to share? Macam Amai dari jauh, tak dengar dulu ni. Macam-macam kat aku. Amai rumah aku hang dengar pasal aku. Hang tak hampa duit minyak, duit tol, duit apa. Padahal hang pergi situ bukanlah nak cakap. Yalah. Pasal kalau kata dulu sebelum aku dengan Alan, aku ingat 2010. Kami belasah dalam YouTube. Kami orang pertama mengikut ilmu kaedah pecah ni. Dalam YouTube tau, bukan kata dalam YouTube. Bila kami buka, semua anak-anak hantu, budak-budak muda meletup. Dan yang mana balik daripada Universiti Azhar, balik daripada sekolah-sekolah agama, pondok, tak puas hati. Kami mengaji betul kot. Dato' Mamat ni dengan rambut lagu ni, main cakap buat agama ni. Surah dengan ayat dia duk sebut lagu ni, apa ni? Sebab hampa mengaji dengan yang berjubah serban. Betul. So konsep dan idea itu akan dibawa ke hampa. Bila hampa nak cakap, hampa kena nampak macam ni. So hari ni aku mengaji dengan guru yang telah dituduh gila, dengan guru yang dihina dengan seteruk-teruknya, tetapi dia memberi ilmu ketenangan kepada aku.
Sebab dia bagi my life, my happiness, my right, my wrong doesn't depend from your opinions, other people opinions. My life and my right, simply me. So bila kita bawa benda-benda macam ni, orang-orang fiqh ataupun orang-orang yang mengaji luar ni, mereka akan terjauh dengan kezahiran kita. Sebab mereka tak tengok apa yang dicakap. Mereka diajar melihat orang yang bercakap. Ustaz mana nak main ni? Hari ni di masjid hari ni ustaz nama apa? No, doesn't matter. Kalau ada kuliah, hang pergi ya, sebab nak ambil ilmu. Tetapi kita diajak macam tu. Ustaz ni bagus, aku nak main. Tapi bila tanya siapa bagus? Ramai crowd ke? Good looking ke? Funny ke? Pandai buat lawak ke? Atau telah memberi kepahaman ke dalam diri hang? Saya faham tak faham tu, saya syok duduk ni. Lebih beresono. That's it, Arab. Dia kata dalam Quran, cerita dalam Quran, bila dia sebut wa huwa ma'akum fa inna ma kuntum, ayat yang saya sebut selalu sama. Sebab saya takkan guna ayat-ayat fiqh, saya guna ayat-ayat lebih pada diri. So where is the complaint part toward the others? Kalau awak menyokong diri awak, bersetuju je diri awak, dan awak menerima diri awak seadanya, so where is the complaint part toward the others? You are simply fine with yourself. Bila hang rasa tak best, orang main rumah hang akan bercerita yang tak best. So orang tu balik bawa benda yang tak best. Might as well dia dong tak main terus jumpa hang. So hari ni orang tak sedar setiap makhluk yang bernama manusia akan ada masalah dia. Apatah lagi yang mengenal Allah. Masalah dia pun lagi besar. Sebab yang mengenal Allah ni dia punya dugaan hidup dia lain. Dia diuji oleh anak, isteri, kekasih dan para sahabat. Disebabkan apa? Disebabkan tak sabar. Dan tak sabar ni disebabkan apa? Tak cukup faham. Sebab ini bukan persoalan bisnes. Bisnes something got to do. Pasti pun orang tak main ni. Kita kena cari. Maybe lokasi kita tak betul, maybe marketing kita tak betul, maybe kita punya strategi being corrupt. Sebab kita perlu orang main. Tapi dalam pengajian ilmu mengenal Allah, you don't need that. As long you accept yourself as who you are, you terima dia. Arab kata this is me. Perak. So ilmu ni tak diajar. Pasal dia bukan kaedah being glamour. Dia bukan kaedah being famous. Kadang orang kata alam apa ni setuju melepas sebab dia famous. Famous fucking what? Man, I'm being abused upside down through my own knowledge, which is what I spread. Dan knowledge ni pula yang so-called being me melalui appearance saja, my own appearance. Tapi what make me want to stick like this atas kehendak Allah SWT. Itu sebabnya mereka tak faham guru yang memiliki banyak murid adalah masih berantara. Guru yang tak punya ramai anak murid atau dia sendiri je pergi mana. Tengok Nabi Allah Hizir alaihi salam. Sedangkan yang bertemu dia Nabi Allah Musa, dia telah berkata-kata dengan Allah. Come on man, hey. Berkata-kata dengan Allah. Tetapi dia masih diutus untuk bertemu hamba soleh dan dengan satu syarat, tak boleh berkata-kata. Masih lagi berkata-kata, masa saya dengan Arab ni berkata-kata. Untuk membuat Arab setuju adalah bila Arab berkata-kata dengan diri Arab. Betul tak? Anyhow, doesn't matter. Anyhow necessary. Tapi bila orang yang tak mengenal diri dia, dia hanya tahu bagaimana untuk melakukan sesuatu mengikut pandangan kelaziman, opinions, kelaziman yang telah diajar turun-temurun agama nenek moyang. Sebab nak mengenal Allah, mengenal diri. Dia tak suruh mengenal
sebagaimana seharusnya yang harus dilihat. Sebab kalau awak mengaji sifat 20 pun, pecahan dia wajib harus mustahil. Tapi kalau orang nak cerita pasal idea, konsep, sejarah Nabi apa semua, boleh masuk konsep wajib harus mustahil. Kalau konsep mengenal diri, wajib Allah itu memiliki mata, basar. Harus baginya seperti ini. Mata tu mata ni. Dia duduk di pertengahan antara dua hidung. Kalau dia duduk kat ni satu, dia berlain lah. Betul tak? Atau dia duduk mijik mata bawah ni, orang kata cacat. Kan? Kalau kan tak sini, orang tak kata cacat, orang tak dajal. That's what happened. Orang cakap kalau sini dia mata terkeluar kat ni pun satu juga. Kalau tak sini pun satu juga. Cacat. So, disebabkan konsep dan idea menceritakan, orang kata, so, apa yang nak cakap, wajib Allah itu punya mata, mustahil, harus baginya mata seperti mata ini. Tapi mustahil lah mata itu mata ini. Wajib ia mempunyai kudrat iradat. Tangan dia, jari-jari ni mesti ada macam ni, 5. Kalau ada 10, orang kata cacat. Tapi kelengkapan dia, apa dipanggil fatonah dia, ataupun kesempurnaan dia tu macam ni. Harus seperti ni. Ibu jari duduk tani, tak duduk tani. Susah lah nak buat my middle finger kan. Nanti jadi good, bila tunjuk dia jadi good. So, dia mesti macam ni. Itu dia wajib mempunyai 5 jari. Harus baginya seperti ini. Dan mustahil lah 5 jari itu 5 jari ni. Nampak tak? Pasal dia kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Macam mana kita nak hurai? Saya pergi rumah guru baru ni, ada satu orang pula tanya saya masa duduk tengah makan, Pak, wajib harus mustahil ni macam mana? Saya tahu mengaji berapa lama dah sini? 4 tahun. Bila kita hurai kat dia secara personal macam tu, dia nampak. So, saya kata maksud dia bukan soal mengaji lama. Mengaji, huraian guru memang untuk semua. Tapi daya tangkap faham hang tu. Itu sebab mak yang ada duit hantar anak pergi tuition. Awak sekolah tak cukup. Itu sebab terkeluarnya hadis-hadis. Awak Quran tak cukup. Quran keluar bila, hadis keluar bila. So we have no complaint about it, but we have the answer. Tak. Hang mengaji sama aku dulu. Macam mana nak pergi tuition kau? Nak pergi ambil kelas tambahan kau semua? One more. Aman. Orang main rumah, main nak mengaji, nak dengar, nak cari ketenangan, balik dengan tenang. Tahu cerita pasal masalah orang. Tahu cerita pasal aku ni macam ni. So, kalau anak murid yang ada akal, dia lari, dia tak duduk dah depan guru tu. Sebab dia tahu guru tu sebab ilmu. Tetapi guru tu pula boleh jadi haru pula kadang-kadang. Boleh jadi celau sebab dugaan hidup. Arab tu nak kena hantar tu Arab. Ya, saya pun tak boleh lama ni bang. Tu lah saya tengok duk main cayang lah. Terima kasih banyak bang. Ni pun jumpa ni dah alhamdulillah. Arab connected to connection. InsyaAllah. Maaf saya batin. Ya. Sama-sama. Okey bang. Selamat Arab. Jaga diri. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum bang. Salam. Saya follow dalam YouTube ni. Connected to connection. Orang tak panggil, dia jumpa, dia berhenti main nak sembang. Nampak tak? Sebab kalau orang benci, orang lalu terus. Kalau orang tak benci dan dia nak, dia singgah, dia tak peduli. Aku duduk sembang dengan hang personal ni pun dia main nak duduk. Sebab basah hati ni untuk hati kan. Tak, tak. Bila kita tengok burung petang senyap-senyap duk royak rendah kan. Kita pun tak tahu apa dia, menyanyi ke, marah ke, maki ke. Tak satu pokok kan, senja kan. Hang maki ni tepat aku duduk kemarin kan. Dan tengok taik tu sebelum duduk dah aku duduk dulu. Tak tahu. Tak tahu ke apa dia bertengkang. Burung dalam sangkang tu kita pun tak tahu dia menyanyi ke, dia melara. Tak. So, bila main kat kendak ni takkan sama mengikut apa yang dia faham. Kawan aku bercerita dia belah burung ni sedap lah menyanyi, dia burung dalam sangkang apa semua lagu ni. Sangkang besar lah apa semua. Aku kata no, taklah buat sayap kan.
Nampak tak benda tu? Dah tak faham, dia pun dah ada makanan aku bagi apa semua benda. Sebab dia suka burung tu belah burung. Tapi bagi aku, kalau aku tidur kat tempat hang, aku lepas habis semua tu. Tu sebab aku tak mau pergi tidur hang panggil. Aku tak boleh lina. Kalau tengok burung duduk kat sangkang tu, aku tak boleh. Hang panggil aku, mai lah relax tempat aku apa semua. Tapi rumah hang belah burung banyak. Menyeksanya jiwa aku. Hang jaga-jaga pagi, hang tengok terlepas semua burung. Tak boleh yang beli orang kata pun. Kalau aku kata aku tak boleh, so aku tak pergi lah rumah. Aku tak pergi sebab tu. Sebab jiwa aku sakit. Tengok burung dalam sangkang tu, bagi hang pula indah. Seronok tu, petik bunyi apa. Dia tak ada choice. Orang yang dalam penjara, dia nak mudahkan, dia baik dengan warden. So apa dia minta, silap-silap warden tu dah jadi best member friend dengan dia. Bawa main nasi kandang apa kat dia. So itu juga burung. Bila dia kenal orang ni yang duk beri makan kat aku, tak ada, aku tak boleh buat apa. Aku buat baik dengan dia lah. Aku bunyi, aku nyanyi. Tapi dia ni buta mata batin dia. Yang burung ni diberi sayap oleh Tuhan. Tak peduli lah macam mana pun. Itu hang punya idea, hobi hang apa semua. Tapi di sebalik tu apa yang buat? Hang telah menghancurkan fitrah burung tu. Itulah juga dengan guru. Bila orang main mengaji, nak cari sayap dia sendiri untuk bebas dengan diri dia. Hampir kurung dia dengan idea konsep yang negatif. Nampak tak apa yang aku cakap? So whatever hang terang sekalipun, mengikut saya lah, yang ni akan merosakkan apa semua, that's your idea. Yes. Tak apa, saya bagi makan burung ni, janji saya bagi dia mandi, saya bagi makan, that's your idea. Tapi apa yang burung tu mau? Hang kenal ke apa yang dia mau? Dia dijadikan Allah dengan sayap kot. Yang dia ni pula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa hang ajak ilmu yang selain daripada mengenal diri, mengenal Allah? Baik. Sebab orang tak nampak apa yang cuba aku sembang lah. Orang tak nampak, orang cuba ingat. Tapi you know, you stick with yourself and you go on. Faham? Susah hidup, apa nak buat? Lakunya perceraian selepas kahwinan. So give a fuck. Ya. Hang cerita pasal keindahan hang, this does not matter for me. It's a happening. It's a satu benda yang berlaku. Tapi di mata ramai, di mata hang, jiwa hang, situation is always changing. So you don't attach your heart to the situation that coming from outside. Itu buku aku. Kalau kau baca yang Wanita Melayu Mencari Tuhan ni, dari muka 1, dari babak 1 nombor 4, memang kalau kata orang lelaki memang beda. Aku terpaksa buat kaedah perempuan. Masuk babak kelima baru dia pecah. Sampai ke I don't know. Baru dia susun. Kemana kita nak kena cerita benda ni, baru ada prosedur dia. Prosedur to stage of understanding. Guru yang betul-betul yang pernah aku jumpa, lagi kurang nak murid dia lagi selesa. Setelah dia tahu, kadang-kadang ada guru yang mengeluh, saya sebenarnya di Kuala Lumpur tu tak ada satu pun anak murid saya yang saya dapat macam mana saya nak. Ada guru mengeluh, saya tak rasa saya berjaya, saya gagal. Ada guru yang mengeluh, saya rasa saya tak dapat anak murid yang macam mana saya nak. Tapi ramai mai. Dia mengeluh kat telinga aku. Aku kata, as time goes by, apa yang berlaku pasti berlalu. Yang nak main ni, you kena rearrange the way you teach. You kena rearrange apa yang you nak proses. Tanya mereka apa yang bermain. Apa masalah dengan kaedah-kaedah sebelum ni, sembahyang lima waktu, puasa zakat fitrah haji ni? Apa masalah bagi kamu? Kalau dia kata sebab dia sembahyang tak khusyuk, dia tahu Mawilul lil muslim ni apa, bagi dia bimbang apa semua. So what if you know yourself? What will happen?
You mesti ada dugaan hidup. You akan di-torture, you akan di ini. Itu proses dunia. Hang mengenal Allah ni tak ada kena mengena bab 5 waktu, tak ada kena mengena bab zakat fitrah haji, konsep mana dia ni, tak ada, sorry. Sebab Allah telah wujud, belum ada benda ni. Ni kau tak faham benda ni kalau kau bagi benda lagu ni. Aku tak boleh nak go on dalam live benda lagu ni. Takut nanti orang kata macam tu lah kena tuduh mengaji tak ada sikit. Yalah. Macam Pak Su 92 umur dia, 92 93 gitu tu. Dia steady lah. Dia tak boleh, hampa tak boleh korupsi dia sebab dia mengaji lama. Sebab itu dia main rumah aku, dia diam ya. Aku cakap dia diam, Yun cakap dia diam, siapa cakap dia diam. Pasal dia melihat bunyi yang keluar. Pak Su tak berfikir bunyi yang keluar, dia melihat. Aku cakap ni nak tak sudut mana, Pak Su tahu. Adik aku cakap ni nak tak sudut mana. Kalau sudut fiqh, usul fiqh tasawuf, fardu ain. So dia ada konsep ni dia. Bila masuk makrifah, jadi katakan sekalian alam memuji kata Muhammad tu, how do you understand? Yang dikatakan zatus solah, how do you understand? Yang dikatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bukan fa'ilun saja. Khusyi'un daimun pun sama. Asal nama solat hang tak berubah. Bukan fa'ilun saja. Fa'ilun lebih lagi lah, hukum hakam. Sedangkan ada orang cerita, larilah kamu seperti dikejar harimau, tak kala dipanggil jadi imam. Lah ni dapat elang bib. Mana lillahi ta'ala. Dulu tu imam pun bekerja, buat sawah, buat itu, buat ini. So tak ada istilah lah, kata lah kami pun nak cari makan. Ini kita nak kena menang dengan soal cari makan. Muhammad pun mega. Amin. Hampa pergi ceramah, hampa ambil duit orang, hampa ceramah menghentam orang. Amin. What is that? Dah jadi bisnes tak? Hari tu aku, entah orang tengok hari tu aku cakap, pelacur pergi melacur, ambil duit orang, give orang pleasure. Sama. Okey, bagi orang indah rasa best, pelacur lah. Okey. Tetapi politician ambil duit orang, bagi orang torture. Mana antara hang dengan pelacur ni macam mana? Aku cerita masalah sikap, mereka kata lepas legal pelacur pula dah. I mean, how can we break? Kita nak pecah minda mereka supaya kita melihat kaedah perlakuan di antara benda yang boleh disebut komitmen dengan satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, usul dan fiqh. Tapi bila hampa nak cerita tentang satu pada yang satu, itu tasawuf. Itu sebab awak ada majlis zikir, awak duduk, awak suluk. Ada orang korek pasiang, duduk dalam pasiang. Ada orang pergi duduk dalam bilik yang gelap, tutup habis dengan kain hitam. Sebab awak tak tahu kelongsong diri awak tu gelap. Nur Muhammad itu cahaya. So that's why awak pergi jalan tasawuf macam tu. Kaedah tarikat Nasyabandi, Ahmadiyah, Sazaliyah, Qadariyah apa semua ni, they all ada kaedah-kaedah jalan konsep dan idea mereka, law and system mereka. So there's nothing to against. Kalau you dalam Hinduism, tapi Tuhan tu satu. So bila kita nak bercakap pasal Allah Ta'ala, mana dia punya turning point, konsep dan idea ke? You yourself. And myself. Bagi tangan. Senang sample ni tu. Sembang bagi orang bimbang. Yang tu lah yang kerap ada. Kalau tidak aku tak cakap macam ni. Bila hang dah tuduh aku macam-macam sampai tahap pergi jumpa orang lama, pergi jumpa orang ni, panggil orang lama mai, ni orang ni mengaji lama dah. It doesn't matter lah, 20 tahun dia mengaji kan. What do you understand? Kalau aku mengaji hari ni, kalau aku ditalkin mengenal, brother, kalau brother ditalkin mengenal Allah hari ni, apa beza yang orang dah kena talkin 20 tahun? It's concept and idea, knowledge. I mean, which is there's nothing I can share. Aku nak share apa dia ragu dengan dia. Kita boleh share kek ni, tapi rasa tak boleh. Mungkin bagi hang okey, bagi aku manis. too sweet.
Sebab aku duduk 17 tahun di Jerman, dia punya kek totally sempoi. Ada for diabetes, aiskrim pun ada untuk diabetes. Lepas tu macam mana dia buat aku tak tahu. Gula, kandungan gula tak kuat, tapi rasa steady. So aku nak terjemahkan benda ni, aku boleh cerita, tapi hang tak faham, hang tak bisa rasa. Boleh tahu je lah. Boleh tahu je lah. Itu sebab bila dia kata dekat Nabi Allah Musa alaihi salam, bagaimanakah bagi kamu untuk bersabar sedangkan kamu tidak memahami yang meliputi, tidak mengetahui yang meliputi. Itu sebab yang tahu lain, yang faham belum tentu. Hang tahu belum tentu hang faham. Kalau aku cakap Amaluddin Ma'rifatullah kat satu ustaz, oh saya tahu, saya biasa dengar lah. Kau mana ustaz? Awal agama mengenal Allah. How do we go with it? How do we process? And where do you stand toward it? Saya tahu benda ni tapi saya tak mengaji benda ni. Indirectly you tak faham benda ni. You tak boleh hukum saya tak faham. Macam mana you nak faham you tak mengaji? So there's more further conversations. So that is simply as that. Kalau you mengejar konsep dan idea, you akan dapat macam tu. Ni tak betul, yang ni belum lagi, yang ni belum sampai, yang kena buat macam ni. Oh yang ni dah boleh buat peluang cahaya dah apa semua. Ni dah jumpa wali dari Allah. Saya biasa dengar tu. Dengar? Nampak dengar benda tu. Ni lah keluar ni dapat apalah, anda dapat apalah, dah dapat what the fuck man. Yes, it make people, dia buat orang ada kompetitif. Yalah. Dia membuat orang ada kompetitif dan membuat orang divide. Betul. Itu berapa kali aku dah cakap kat dia sebelum ni. Aku kata jangan ajak macam ni. Pak Abu tak pernah sebut pun benda ni. Pak Abu kata, yalah kalau kita minta sesuatu, iblis datang dulu. Because why? It's a part of a ego. Part of yes, Danny. Cerita Danny depan orang ramai. Ingat dia tak ada ni. Kalau dia kata dah bukan saya, ni semua bukan, ni semua Allah Ta'ala apa semua. So where is the special part? Everybody is so equal. Kenapa orang mengajak orang mengenal Tuhan, lepas tu nak ada orang ni special, orang ni tak special? Aku bak tu terang kalau ikut hati aku. Aku kata, tiap-tiap hari Khamis, siapa nak dak main ampang. Ingat tak penuh ke studio aku duduk tu? Orang dia kata apa? Dia ni jamming studio bagus lah, ramai orang nak naik. Business baik. Padahal orang nak bersembang. Ramai orang budak-budak muda jumpa minta, bang tolong bang saya nak bahan ni. Aku boleh bagi tapi dengan satu syarat. Kalau aku bagi ni barang, jangan jumpa aku 2 tahun. Jangan jumpa aku 2 tahun dan jangan berbincang tentang ilmu ni 2 tahun. So you have to fucks all this thing upside down, formatting. Sebab dia katakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. How do you understand this? Bagi fiqh, bagi usul, bagi tasawuf, bagi sampai 2-3 tahun baru talqin. Ini tak ada. Main malam ni yang pecah minda makin 4 sampai orang dah mengantuk. Baru orang talqin. Talqin kalau nak faham apa? Nak talqin masa fresh, masa ready. On that very moment. Sebab kita telah dikorap dengan bagai-bagai kaedah. Ada ustaz marah aku, dia kata aku fitnah ulama dulu, menyembunyi benda ni. I'm saying again, yes it is. Tapi ulama mana? Berapa ramai? Dia kata satu hari akan turun apa Imam Mahdi ni akan pancung ulama-ulama. Dia tak sebut pun anak hantu. So nak tanya satu, awak apa ingat ilmu makrifah ni orang punya? Apa ingat sifat 20 ni daripada seorang ni yang bernama ni? Dia tulis. Dia faham tak? Buku Terima Kasih Sebagai Butan tu orang kata lepas tulis. Faham? Tapi kalau buku tu, cerita-cerita dalam tu, banyak cerita sejarah, cerita ni, cerita tu. Aku buat je. Sejarah Ismail Arifin. So, bila kita nak cerita tentang ilmu Allah Ta'ala, why we need a tauliah? Ini nak tanya hati ke hati ni. Why we need tauliah? Kalau ilmu tu hak Allah Ta'ala,
Amin. Kalau ilmu Allah Ta'ala, kalau hang cipta satu kek, bolehlah kata hang ni apa ni, kek tu asal daripada hang, atau satu pakaian hang cipta, boleh kata pakaian tu sunnah hang. Kalau yang kita bicara ni ilmu Allah Ta'ala, so kebenaran tu harus daripada Allah Ta'ala. Tetapi mananya Allah Ta'ala? Yang duduk dalam Jabatan Agama tu kah? Yang duduk JAKIM tu kah? I mean straight to the point. Apa yang tuduh orang ni sesat? Tetapi yang apa tuduh tu, ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli makrifah tak nak kata sekali pun bersesat. In order to say somebody sesat, which is you tak faham atau you tak terima. So, what about them? Mereka tak terima hang juga. Mereka tak terima kepahaman hang. So, hang tu siapa di mata mereka? Tetapi malangnya mereka tak disebut benda ni. Sebab mereka ada satu kaedah memahami bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menyesatkan dan Allah Ta'ala lah yang memberi petunjuk. Quran kot, babe. Quran kot. Yeah. How can you deny? I mean, you show me kot lubang mana hang nak masuk nak deny. Kata apa? Dia ni sesat pasal dia ni. No, that's your own opinion say that. You expect me to share? Well, dalam Quran tulis, adakah kamu berfikir kamu boleh membuat orang beriman? Yes. Yunus 99 dengan 100. Baca. So kalau pemain nak cerita bahawa hukum, hakam itu, ini apa semua, kita nak masuk syurga macam mana, kita nak ini, go ahead. Kami tahu itu bab fiqah. Pasal apa nak kacau adik-adik makrifah? Berkaibu kot di Malaysia ni orang mengaji. Tadi ingat tak kita makan? Pakcik tu apa? Saya orang Perak apa ni, apa semua ni, anak saya lalu saya nampak, saya berhenti kereta. Pakcik kot. It's happening in front of you. Ada aku buat, aku salam tu yang nak cakap pun segan. Dia kata apa? Semua gerak dia. Dia bagi kat kecil nak beritahu dia tu mengaji. Saya berhenti terus nampak nak salam dengan lepas. Saya dah tengok dalam YouTube selalu. Why he do that? Pasal connected to connections. Apa yang kita dapat, kita cakap, masuk kat dia. Dia suruh nak dia berhenti kereta. Kalau nak dia kata, ya Allah apa-apa, ayah apa ni orang tu. Hang tak kerja, hang tak ada duit. Sedangkan rezeki tangan Allah Ta'ala. Kalau hang nak pinjam, hang kenalah berkelak ni, saya tengah sempit ni, nak pakai sikit ni nombor akaun saya lalu ni. Itu semua apa dia? Itu konsep dia, how you to tackle some people to get money. Yeah. Tetapi realnya, rezeki tangan Allah. Untuk mencerita yang rezeki tangan Allah tu nak bagi jadi tak best, saya tahu ni, dia kalau minta duit sedia kat nama murid dia, jadi tak best. Tapi kalau orang tarik, tu pun rezeki dengan Allah lah. Kaedah pahaman. Jadi bila yang aku cerita ni, bila Pak Su yang tua ni, bila dia pemain tanya dia ni duk sakit ni, mereka duk suspek lepas buat tanam tangkai. Dalam Pak Su kata dah, itu fitnah. Makna kata umur dia tua tu, ujung-ujung nyawa dia sekarang ni tak sia-sia. Pasal dia tahu dia tak boleh nak sokong, dia tak boleh benda-benda yang dia tak tahu. Fitnah lah bagi dia. Kalau orang kata pasal apa Pak Su kata fitnah, Pak Su tahu ke? Pasal Pak Su tak tahu lah tak bagi jadi fitnah pada batin Pak Su. Pasal Pak Su tak tahu. Fitnah lah bagi Pak Su. Nampak tak cara orang jawab? Mereka ingat aku heran kot aku hidup seorang-seorang. Duit aku 400,000 kena. Rumah aku dah macam mana jadi. Dan perkahwin, niat aku untuk hidup bahagia jadi macam mana. Dan terpisah Aminah Hazali. Dan aku hidup macam ni. Awak ingat aku rugi tak? Hampa tengok lagu lain kot. Aku tengok lagu lain. Kalau dia kata Quran kata sesungguhnya anak, isteri dan harta kamu adalah fitnah bagi kamu. So you don't get that lesson. I am in it. I say yes. Dari sudut mana nak melihat? Fiqh? No. Bila dia kata wahdaniyat, dalil wahdaniyat tu apa dia? So how for you to condemn me? Assalamualaikum. So how for you to fuck me upside down to what happened to me? It's not what happened to you.
Alhamdulillah lah anak saya dah jumpa orang kuning-kuning. Yes, you never know. Aku dah cerita satu cerita dalam babi hutan, buku. Hang baca dah cerita satu orang tua bernama Abdul yang mempunyai seekor kuda bernama Seroja. Kuda putih. Raja Mai. Betul ingat tak? Raja Mai jumpa anak murid kuda ni, dia kata dia akan bagi satu kampung kaya. Dia tak bagi, dia kata macam manalah aku nak menjual. Aku nak menjual kuda aku. Ini sahabat aku. Tak ada pernah orang jual sahabat. Lepas tu duduk seminggu, kuda tu bawa anak dia. Anak dia jatuh patah tangan. Orang kampung mai pula kayu. Mula orang kata alah bodoh, mangkuk ayun, apalah kalde akang. Dia kata balik lah. Tu dia mai, dia kata mana kuda hang? Anak hang patah tangan, kuda lari tak balik. Dia kata tak apa baby, ni semua kuda iradah Allah Ta'ala. Mereka tak nampak logik tu. Hang tak jual, kalau hang jual kuda tu dekat raja, kami semua dapat berai seorang 5-6 kambing. Dan tangan anak hang pun tak patah, kaki pun tak patah, jatuh pada kuda. Lari ke tepi. Orang kutuk-kutuk dia adalah selepas seminggu kuda tu balik dengan 7 ekor kuda lagi. Orang semua, Allah betul lah hang cakap. So everything happen for reason. Dan dia cakap, ni bawa 7 ekor kuda. Tapi anak dia masih tak ada jalan lagi. Kaki patah, tangan patah. Dia bawa pergi kat raja, dia bagi 7 ekor. Lebih cantik pada Seroja. Raja bagilah semua habis. Seperti janji, bagi semua dekat orang kampung. Tak mana rumah rosak, bina buat apa semua. Dalam duduk 2 minggu, raja istihad nak perang. Siapa ada anak lelaki yang sihat, mai ke medan perang. Anak dia tak sihat. Anak dia patah kaki. Lepas pula semua pakat menangis. Betul lah hang cakap everything happen for reason. Sebab apa? Anak kami semua kena pergi. Tak tahu balik mati ke apa, tak tahu mayat ke hidup mati, tak tahu. Tapi anak hang walau patah tangan kaki masih ada di rumah ni. You see, we are too quick to jump for judging. Okay. While Jesus Christ said, Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, barang siapa yang menghukum, segala pintu tertutup. Pintu apa? Pintu zaman ke? Pahaman hang. Pahaman Rodiah, Kamaliah, Mardiah tak akan terbuka. Kalau hang tengah dalam amarah lawamah mahkamah, dia tak akan bercampur aduk. Benda yang baik. Assalamualaikum. Tak ada buat video lagi sekarang? I'm always do. I don't see that. Oh, you change your Instagram? No, Instagram yeah, I have New one. Ismail Pak. Yeah, because dah lama saya dah. Ada. Cuba cek. Boleh. Ambil gambar. Okay, so familiar. Tak apalah, duduk je saya beli. Ya, saya buat ikut. Tak mati ni. Saya Seorang ke datang? datang dengan dia. Oh. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Saya And your family? Cuba cek dia orang kan. Oh, dia ada. Dah ada yang Instagram. Oh, Instagram. Sebab ramai orang tak tahu saya tukar nama dia. Itulah. Ismail Penang. Lepat Penang. Lepat Penang. Ada tak? Lepas je. Lepat Penang. Bukan. Sekejap ya. Ni. 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 Oh, ni ha. Okay. But Terima kasih. Nice to meet you. you too. Enjoy your Sunday. Kadang-kadang Hafiz, diri hang tahu hang punya jenis. Sebab kalau masa dekat Loh Mahfuz, masa dia dah bertawaf tu, lepas alastu bi rabbikum tu apa semua ni adalah semua proses takyul sani lah apa semua ni dah proses. Lepas tu dia bersa'i di tanah yang lapang. Dia telah ni director dah bagi skrip dah kat dia. Pasal tarwa ta'yin ada wadah wadah Allah ma'adam ni semua jalan cerita tu bila dia bagi skrip. Satu masa hang akan jadi macam ni, seorang pelukis hang jadi macam ni. So sekarang ni aku melihat bila aku jadi seorang-seorang macam ni, ada benda dia nak bawa aku bidang lain. Sebab kalau aku mati pun seorang. So dia nak bawa hantar talim, senang hang buka sayap hang. Ni kata dia merengkai. Aminah cakap aku sendiri. Aminah. Aminah cakap aku, Allah sayang hampat. Lepas tu aku relax, aku tak ada apa-apa, ada urusan balik pasal buku. Pasal tu lah dia cakap.
tak boleh ada sini, yang kena ada sana, bagi jadi mungkin dia kata buku hang nak be well ni dalam bahasa Jerman world lah dia cakap. So hang kena sendiri. Azali dia tengok. So aku bila aku jumpa mereka, conversation dah lain. Sebab mereka dah dewasa dan dibesarkan dengan mengenal Allah. Mereka tak cakap bahawa agama tu. Dia thinking free ya. Kalau aku kata dalam masjid tu, kalau Mina tahu masa dia masuk ngaku dengan Azali, tak ada apa pun sini apa. Azali kata di sini. Ha. Kalau sini best, tempat tak best pun best, Azali kata. Kalau sini tak best, hampir tempat best pun orang kata best, tempat tu tak best kan. Itu sebab dalam masjid berlakunya pencurian tabung, berlakunya pencurian kasut, berlakunya perempuan masuk seluk beg duit perempuan tengah semayang. Tempat tu dahsyat kot. Kenapa jadi macam tu? Because yang tak masuk tu sini tak best. Azali dah cakap masa bongkar ajaran sesat viral aku kan Facebook tu, aku balik cerita kat dia ni, tunjuk. Lepas tu aku jalan, aku diam dia, lepas tu dia kali ni. Lepas kalau orang baik, orang jahat, yang ni nak buat jahat, so dia create macam-macam. Kalau orang baik, yang ni nak buat baik, tak payah create tu. Apa yang nak create untuk for the sake of your own heart. Kadang orang kata lepas aku ingat macam ni, rupanya macam ni. Aku kata what? So fucking what, man? What is written shall be done. My happiness not depend what you think over me. Macam kakak ni jumpa stop kan, ambil gambar. Kalau dia share, but have a good day ya. Kalau kata dia share, mai satu orang yang tak suka aku, what do you expect the comment will be? Hang share gambar hang dengan aku, kalau hang tak prepare, komen daripada kawan-kawan hang atau kawan yang hang respect, oh dia ni tak boleh, dia ni sesat, dia ni, hang akan pergi kat dia tanya. Tapi kalau hang tak fit enough, you're being corrupt. Sedangkan dalam 11 ayat dalam Quran, mungkin lebih, beruntunglah mereka yang menggunakan akal fikir mereka. Persepsi, label is a big happening dalam orang yang rasa dia ada education. Itulah aku cakap, I have seen so many good brain have destroyed by madness. Kawan-kawanku semua terterbit daripada rasa bimbang. Allah terjadi macam ni, macam mana Allah menjangan. Amin. Mana surah Yunus ayat 62? Semua proses, aku pun berlaku, kawan-kawanku pun berlaku. So hari ni the question is, everything that happened is new. Jesus Christ cakap dalam Bible, Nabi Allah Isa, that is happen lah. Jadi nak tanya hang satu, kalau hang nak cerita aku hang buat berniaga dulu, hang even konsult Rami Sarip dengan Nasir hang handle, bermakna it's a huge, tak tahu pump collapse. Hang nak jumpa aku nak cerita benda tu 24 jam, hang tak pergi mana? Hang tak pergi mana? What now? Kita turun Ulu Paip, kita pergi sana, kita pergi sini. How can it happen? Because you steady. You percaya, you continue steady. Member aku terlepas, arif tu lepas. Oh ni saya mahu. Aku tengok ada jalan nak pergi dalam stesen kereta api lama tu, aku kata orang mesti ban situ punya. Tidak, tak saya saja masuk hutan tu. Aku kata yes. Tapi lepas 20 tahun nak kena macam tu. So all those worry masa 20 tahun aku tak bawa dengan aku. Aku tak dulu happen, aku masih hidup sampai hari ni. So sekarang happen, satu benda yang aku ubah. Suasana macam tu, tapi suasana dalam ni tak macam tu lah. Aku rasa mesti sempoi apa jadi ni. Aku boleh menulis seorang-seorang sampai bateri kong. Kalau kita tauhid, mana kita ada, di situ ada Tuhan. Iyalah. Dan untuk mengenal Tuhan, kena mengenal diri. Dan dalam Jesus cakap, this only way to God, live yourself. So macam mana nak kongsi dengan Tuhan? Macam mana nak kata satu ayat tu Tuhan berada di mana saja kamu berada? Dari sudut tasawuf, yes. Dari sudut makrifah,
Hang tak ada, mana Tuhan ada? Masya Allah.